Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini tiba giliran saya, Cikgu Nur Aini binti Muhammad Nasir daripada SMK Kota. Saya telah dipertanggungjawabkan untuk berbincang dengan pelajar berkaitan dengan kaedah untuk menjawab soalan esei kertas 2 Kimia SPM di bawah tajuk pengoksidaan dan penurunan atau lebih dikenali dengan redox. Baiklah, para pelajar nampak kan di skrin tu sekarang ni terdapat 2 apple. Okey, jadi apple tu kita tengok yang sebelah kanan tu warnanya lebih cerah jika dibandingkan dengan yang sebelah kiri kan. Jadi ini biasa berlaku kan dalam kehidupan kita. Apabila kita makan buah apple, kita potong buah apple tu, kita biarkan seketika, apple itu akan mula bertukar daripada warna putih kepada warna perang. Ini disebabkan proses pengoksidaan yang telah pun berlaku. Baiklah, saya bukan nak cerita pasal apple. Hari ini kita nak cerita tentang tajuk proses pengoksidaan dan penurunan dalam peperiksaan SPM. Jadi seterusnya, baiklah para pelajar, sekarang kita fokus kepada soalan-soalan lazim yang biasanya keluar untuk tajuk redox ni. Baiklah, soalan yang pertama ialah berkaitan dengan maksud pengoksidaan dan penurunan. Dalam hal ini, saya dah sediakan satu jadual untuk membolehkan dan membantu pelajar untuk mengingati proses pengoksidaan dan penurunan. Saya kira para pelajar telah pun mendapat penerangan daripada guru-guru kimia masing-masing dalam kelas. Tetapi sekiranya para pelajar masih lagi berasa sukar untuk mengingati proses pengoksidaan dan penurunan, para pelajar boleh menggunakan jadual yang saya sediakan ni. Baiklah, proses pengoksidaan dan penurunan ini berdasarkan kepada 4 keadaan di mana apabila sesuatu bahan itu menerima oksigen, iaitu tambah tu kan. Tambah itu maksudnya terima oksigen, derma hidrogen ataupun kehilangan hidrogen, derma elektron, dan yang terakhirnya mengalami penambahan dari segi nombor pengoksidaan, maka bahan itu dikatakan mengalami proses pengoksidaan. Dan perkara sebaliknya pula berlaku sekiranya bahan tersebut kehilangan oksigen, mengalami penambahan hidrogen, menerima elektron dan nombor pengoksidaannya pula berkurang, maka bahan tersebut dikatakan mengalami proses penurunan. Baik, soalan lazim yang kedua yang sering kali juga keluar ialah dari segi penamaan sebatian berdasarkan sistem IUPAC. Di sini daripada pengalaman yang lepas-lepas, saya dapati ramai pelajar yang tidak dapat menjawab dengan tepat. Jadi kita cuba lihat bagaimana kita boleh menggunakan maklumat-maklumat yang saya akan utarakan sebentar lagi untuk membantu pelajar untuk menjawab soalan berkaitan dengan penamaan sebatian berdasarkan IUPAC. Seterusnya, kita lihat soalan lazim yang ketiga ialah berkaitan dengan analisis pengoksidaan dan penurunan. Dalam hal ini terdapat 6 kategori di mana soalan boleh ditanya, iaitu yang pertama elektrokimia. Elektrokimia ni pelajar telah pun belajarkan semasa di tingkatan 4. Jadi sambungannya terdapat di tingkatan 5 untuk tajuk redox. Yang kedua ialah kakisan logam, di mana tajuk famous lah dalam kakisan logam ini adalah tajuk berkaitan dengan pengaratan. Yang ketiga ialah penyesaran halogen. Yang keempat, perubahan ion ferrum 2 kepada ferrum 3, dan juga perubahan ion ferrum 3 kepada ferrum 2. Yang kelima, pemindahan elektron pada suatu jarak, di mana ini terkenal dengan tiub U-nya. Dan yang keenam ialah siri kereaktifan logam. Baik, seterusnya kita cuba lihat kepada soalan. Contoh soalan 1. Takrifkan proses pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Markah yang diberi di sini ialah 2 markah. Cara untuk mendapatkan markah yang ataupun jawapan yang tepat ialah dengan berpandu kepada markah. Sekiranya markah tu 2 markah, bermaksud pelajar hanya perlu menulis dalam 2 baris ayat sahaja. Jadi tidak perlulah menulis terlalu banyak, sebab kalau terlalu banyak confirm jawapan itu meleret-leret dan tidak tepat
pada apa yang dikehendaki. Jadi kita lihat sekarang, yang pertama ialah maksud proses pengoksidaan berdasarkan pada nombor pengoksidaan. Maksudnya ialah nombor pengoksidaan unsur dalam bahan tindak balas bertambah. Manakala penurunan pula, nombor pengoksidaan unsur dalam bahan tindak balas berkurang. Dalam keadaan ini, kalau pelajar lihat, saya cuma letakkan tanda titik di situ, bermaksud point. Jadi pelajar boleh menjawab dengan menggunakan kaedah point. Tidak perlulah menulis panjang-panjang seperti pelajar menulis esei bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, jadi sebab di dalam kimia ni yang penting ialah jawapan kita itu mesti ringkas dan padat, dan penggunaan istilah yang tepat. Jadi panduan kita apa dia tadi? Markah, ya, markah. Baik, sekarang kita cuba lihat pula kepada contoh soalan 2. Dalam soalan 2 ni, diberi di situ persamaan kimia berikut menunjukkan tindak balas antara satu logam dengan larutan garam. Bila tengok macam ni, para pelajar selalu ingat dan tentunya tajuk garam. Jadi kita satu panduan, kita kena baca dulu soalan tu bagi habis. Dan lepas itu cari kata kunci di situ. Seterusnya, di situ diberikan satu persamaan yang umum, sebab menggunakan X dan Y, di mana X, logam X bertindak balas dengan satu larutan garam Y sulfat menghasilkan X sulfat dan juga logam Y. Dengan menggantikan X dengan logam yang sesuai dan YXO4 ataupun garam Y sulfat dengan sebatian yang sesuai. Jadi kata kunci di sini ialah logam yang sesuai, satu lagi sebatian yang sesuai. Jadi para pelajar boleh menggunakan, kalau ada highlighter, menggunakan highlighter, kalau tidak pun hanya garis saja. Sebab soalan tak apa, kita boleh conteng, jangan conteng ruangan jawapan. Seterusnya, sebatian sesuai, terangkan. Tu kata kunci yang seterusnya, terangkan bagaimana proses pengoksidaan dan penurunan boleh berlaku berdasarkan pemindahan elektron. Jadi bila dia kata terangkan bagaimana pula tu, jadi di situ ada gabungan dua perkataan di mana memerlukan para pelajar menulis dengan panjang. Jadi kalau menulis hanya satu perkataan, satu ayat, confirm, markah tak lengkap. Jadi di situ markah yang diberi ialah 6 markah. Jadi bila 6 markah bermaksud sekurang-kurangnya mesti kena ada 6 baris jawapan. Dan sekali lagi, jawapan boleh juga dibuat dalam bentuk point. Baik, jadi jawapan yang pertama di sini kita lihat X. Okey, jadi daripada pengalaman saya yang lepas-lepas, apabila pelajar bertemu dengan soalan macam ni, pelajar terus tinggal. Sebab kita lihat di sini persamaan kimia ini menggunakan bukan simbol sebenar. Jadi bila bukan simbol sebenar, selalu pelajar akan merasakan ia susah. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu daripada bentuk soalan memerlukan pelajar berfikir. Okey. Jadi dalam hal ini kita lihat X adalah satu logam, lepas tu YSO4 ataupun SO4 itu juga adalah merupakan satu larutan garam. Jadi YSO4 apabila bertindak balas dengan X menghasilkan XSO4. Jadi ini bermaksud Y dan X itu mempunyai nombor pengoksidaan yang sama. Jadi kalau kita lihat dekat sini, logam-logam di mana apabila menjadi ion mempunyai nombor pengoksidaan yang sama, di sini yang boleh kita terima ialah magnesium ataupun zinc. Jadi tolong elakkan menggunakan logam seperti kalsium, sebab kalsium pun apabila menjadi anion akan menjadi anion dengan nombor pengoksidaan ni positif 2, sama seperti magnesium ataupun zinc. Tetapi kalsium ini adalah merupakan unsur yang reaktif, jadi agak kurang sesuai untuk digunakan di dalam eksperimen begini. Jadi jawapan yang lebih sesuai, dan eksperimen ini juga kalau nak dijalankan dalam makmal juga boleh jalankan adalah magnesium ataupun zinc. Jadi logam X, pilihlah salah satu ni, magnesium ataupun zinc. Apa kata kalau pelajar tulis dua-dua? Boleh tulis dua-dua, tak ada masalah. Tetapi nanti kita cuba lihat pula jawapan di bawah tu memerlukan para pelajar untuk menulis persamaan setengah. Jadi pilih satu saja.
Baik, seterusnya YSO4 ataupun garam Y sulfat. Okey, di sini garam yang sesuai ialah kuprum 2 sulfat ataupun ferrum 2 sulfat ataupun zinc sulfat. Di mana semuanya ini kalau kita tengok formula dia boleh menghasilkan CuSO4, ferrum 2 sulfat pun FeSO4, zinc sulfat pun ZnSO4. Baik, seterusnya kita lihat dekat sini, dia kata terangkan. Jadi soalannya agak terbuka. Bila terbuka, jadi dalam hal ini dia tidak memberikan panduan khusus bagaimana pelajar ingin menerangkan soalan ini. Tetapi kita lihat dekat sini, keyword yang diberi di sini, terangkan bagaimana proses pengoksidaan dan penurunan boleh berlaku berdasarkan pemindahan elektron. Jadi bila pemindahan elektron bermaksud pelajar kena tunjuk persamaan setengah. Jadi persamaan setengah di sini sebab pelajar dah pilih tadi di atas contohnya magnesium, maka pelajar perlu tulis persamaan setengah untuk tindak balas bagi atom magnesium. Jadi atom magnesium menerima 2 elektron menghasilkan ion magnesium. Jadi di sini pelajar kita boleh nampak bahawa magnesium, bukan atom magnesium ya, magnesium mengalami pengoksidaan kerana atom magnesium menerima elektron. Jadi jawapan kita telah menepati apa yang soalan hendak kita huraikan. Seterusnya kita lihat pula ion kuprum 2. Okey, ion kuprum 2 menerima 2 elektron membentuk atom kuprum. Jadi di sini apa yang berlaku? Baik, ion kuprum 2 terletak di dalam larutan kuprum 2 sulfat. Maka di sini jawapan yang pelajar boleh beri, untuk huraian bagi proses penurunan, pelajar boleh nyatakan sama ada kuprum 2 sulfat atau ion kuprum 2 mengalami penurunan kerana ion kuprum 2 menerima elektron. Jelaskan semua para pelajar? Jadi jangan takut dengan soalan ini. Soalan begini sering kali keluar. Jadi kita baca soalan satu persatu dan kita pastikan, cuba pastikan apakah kata kunci yang diminta. Jadi buat soalan satu persatu. Baik. Seterusnya kita lihat kepada contoh soalan yang ketiga. Jadual persamaan bagi 2 tindak balas di bawah ini menunjukkan bahawa pertama A itu tindak balas antara natrium hidroksida dengan asid hidroklorik menghasilkan natrium klorida dan air, manakala B pula magnesium bertindak balas dengan zinc nitrat menghasilkan magnesium nitrat dan zinc. Soalannya, tentukan sama ada setiap tindak balas tersebut merupakan tindak balas redox atau bukan redox. Jadi kata kunci dia apa? Okey, disuruh tentukan sama ada tindak balas redox atau bukan tindak balas redox. Jadi itu kata kunci kita sekarang. Terangkan jawapan anda. Terangkan jawapan anda dari segi nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan itu satu lagi kata kunci kita. Markah di sini ada 4 markah. Jadi di mana 4 markah tu? Jadi 2 markah untuk tindak balas A dan lagi 2 markah adalah untuk tindak balas B. Jadi dalam hal ini, perkara pertama, pelajar kena tentukan nombor pengoksidaan setiap unsur di dalam sebatian ini. Ingat ya, nombor pengoksidaan adalah untuk unsur. Baik, jadi sekarang kita tentukan nombor pengoksidaannya. Di situ dah ditunjukkan nombor pengoksidaan bagi natrium hidroksida. Di situ natrium hidroksida, nombor pengoksidaan natrium adalah positif 1, oksigen adalah negatif 2, hidrogen pula adalah positif 1. Di dalam asid hidroklorik, hidrogen nombor pengoksidaannya adalah positif 1, manakala klorin pula adalah negatif 1. Ingat ya, saya sebut klorin ya, saya tak sebut klorida. Sebab tadi saya dah nyatakan bahawa nombor pengoksidaan melibatkan unsur. Seterusnya natrium klorida, natrium positif 1, klorin negatif 1. Seterusnya air, dalam air ada hidrogen positif 1 dan oksigen pula adalah negatif 2.
Jadi dalam hal ini, kita dapati bahawa tidak ada perubahan kan di dalam nombor pensidaan bagi unsur dalam bahan tadi. Jadi kesimpulannya, tindak balas ini bukan tindak balas redox kerana nombor pensidaan unsur dalam bahan tidak berubah. Senang kan? Tak susah soalan ni sebenarnya. Baik, sekarang kita cuba lihat pula kepada bahagian B. Bahagian B kita lihat magnesium bertindak balas dengan zinc nitrat. Dalam kes ni, zinc nitrat menghasilkan magnesium nitrat dan zinc. Baik. Jadi dalam kes ini, lagi sekali kita kena tentukan nombor pengoksidaan bagi setiap unsur yang terdapat di dalam bahan dan juga hasil tadi. Jadi dalam hal ini kita dapati bahawa magnesium zarahnya adalah atom, maka dalam kes ni magnesium nombor pengoksidaan adalah sifar. Seterusnya zinc, nombor pengoksidaannya adalah positif 2. Nitrogen, nombor pengoksidaannya pula adalah positif 5. Oksigen, nombor pengoksidan dia adalah negatif 2. Magnesium dalam magnesium nitrat, nombor pengoksidan dia adalah positif 2. Nitrogen, positif 5. Oksigen, negatif 2. Dan akhir sekali zinc, nombor pengoksidaannya adalah sifar. Jadi, para pelajar boleh nampak tak sekarang ni terdapat perbezaan kan? Dari segi nombor pengoksidaan ada 2 di situ. Kalau para pelajar lihat kan, saya dah letakkan warna merah di situ, di mana magnesium daripada sifar menjadi positif 2 selepas tidak balas, dan zinc pula daripada positif 2 menjadi sifar. Jadi di situ terdapat penambahan dan juga pengurangan nombor pengoksidaan bagi magnesium dan zinc. Maka kesimpulannya dalam hal ini terdapatnya bahawa tindak balas ini sebenarnya adalah merupakan tindak balas redox kerana kesimpulannya nombor pengoksidaan magnesium berubah, ataupun perkataan yang lebih sesuai yang boleh digunakan di sini, bertambah daripada sifar kepada positif 2 dan seterusnya nombor pengoksidaan zinc pula di dalam zinc nitrat berubah ataupun berkurang daripada positif 2 kepada sifar. Para pelajar perasan tak dalam menjawab ni, untuk magnesium saya tak pun menyatakan magnesium dalam apa-apa sebatian, tetapi untuk zinc saya nyatakan di sini zinc dalam zinc nitrat. Sebab kalau kita lihat balik kepada bahan kita tu, magnesium wujud sebagai bentuk logam di situ, hanya logam magnesium sahaja. Tetapi dalam kes zinc pula, zinc wujud dalam sebatian. Jadi kita perlu nyatakan di manakah zinc itu berada. Jadi dalam hal ni zinc dalam zinc nitrat. Jadi perlu dinyatakan begitu. Baik. Jadi seterusnya, saya harap semua pelajar faham ya. Seterusnya kita cuba lihat pula kepada contoh soalan 4. Jadual menunjukkan formula bagi 2 sebatian oksida kuprum. Jadi di situ kita dibagi CuO dan satu lagi Cu2O. Namakan kedua-dua sebatian tersebut berdasarkan sistem tata nama IUPAC. Terangkan jawapan anda. Jadi keyword kita sekarang apa? Namakan kedua-dua sebatian. Berdasarkan tata nama IUPAC. Lepas itu diminta untuk pelajar terangkan jawapan. Jadi lagi sekali kena terang. Markah di situ 4 markah. Jadi bila 4 markah bermaksud kena ada sekurang-kurangnya 4 baris jawapan. Lagi sekali, jawapan tidak perlu tulis panjang-panjang, hanya perlu tulis dalam bentuk poin sahaja. Jadi jawapan yang pertama P, terus kita beri nama dia kuprum 2 oksida. Sebab dia kata nama, maka kena tulis nama dia. Cara penulisan tu kena betul lah. Kuprum tu K tu huruf besar, 2 tu berhampiran dengan kuprum, manakala oksida tu O tu kecil. Seterusnya Q adalah kuprum 1 oksida. Jadi dalam hal ini penerangan dia dalam sebatian P, nombor pengoksidaan kuprum ialah positif 2.
Okey, dan dalam sebatian Q pula, nombor pengoksidan kupram ialah positif 1. Maka inilah sebabnya kenapa nombor pengoksidan itu perlu dinyatakan apabila memberi nama sebatian-sebatian ini, kerana untuk membezakan, sebab dua-dua ada kupram kan, tetapi beza antara kupram dalam sebatian P dan sebatian Q. Baik, seterusnya kita lihat kepada soalan yang berikutnya. Kita lihat soalan macam ni. Soalan macam ni pun sering membuat pelajar panik. Sebenarnya soalan begini banyak membantu pelajar dan cukup mudah untuk diselesaikan. Jadi lagi sekali saya pesan, jangan takut dengan soalan. Okey, jadinya kita buat di sini, kita lihatkan di sini. Okey, rajah menunjukkan perubahan yang berlaku ke atas larutan ferrum 3 klorida. Jadi ferrum 3 klorida menjalani ada tiga proses di situ. Jadi proses yang pertama, ferrum 3 klorida ditindakbalaskan dengan zinc memperolehi larutan hijau. Jadi kalau pelajar yang smart, yang bijak, dia dah tahu dah kan. Kalau dah hijau tu ada bahan-bahan tertentu yang boleh memberikan warna hijau. Baik, dalam kes ni kalau kita tengok sepintas lalu, para pelajar ingat soalan ni soalan garam tapi sebenarnya itulah macam saya katakan sebelum ni, jangan terus jump into conclusion, jangan cepat sangat. Malam tahu, malam tadi tak sempat nak study tajuk garam, tak study tajuk pengoksidan penurunan, keluar soalan tajuk pengoksidan penurunan, rupanya macam garam, dah terus tak jawab soalan, sayang. Okey, jadi kita tengok soalan tu, baca bagi habis dulu. Lepas itu kita lihat dekat sini larutan hijau. Larutan hijau ni pula disambungkan pula tindak balasnya dengan air bromin di bawah proses 2, menghasilkan larutan berwarna perak. Dan larutan hijau tadi tidak dihabiskan kesemuanya, sebahagiannya ditindakbalaskan pula dengan magnesium dan menghasilkan larutan tidak berwarna. Jadi dalam hal ini para pelajar boleh buat sedikit contengan. Okey, ferrum 3 klorida, asalnya ferrum 3 klorida. Jadi tajuk ini, soalan ini kalau kita dapati, walaupun tajuk ini sebenarnya adalah soalan ni berkaitan dengan pengoksidan penurunan, tetapi kita memerlukan juga ilmu daripada tajuk garam. Jadi para pelajar boleh buat contengan sedikit. Ferrum 3 klorida tu warna apa larutan hijau tu apa pula larutan perang tu apa pula, dan seterusnya larutan tidak berwarna. Dan untuk melengkapkan lagi, para pelajar boleh tulis persamaan kimia bagi setiap proses 1, proses 2 dan proses 3 tadi. Tak apa, pelajar boleh conteng soalan. Saya dah katakan tadi, conteng soalan tak mengapa, jangan conteng ruangan jawapan. Baik, seterusnya kita lihat apa kehendak soalan kita. Jadi dia kata di sini, terangkan proses 1, 2 dan 3. Tengok dia suruh terang. Jadi kalau biasanya bila soalan tu keluar macam ni, memang dia akan suruh terang. Jadi kalau pelajar tadi dapat saja soalan, terus tulis persamaan kimianya dan terus tulis maklumat-maklumat tambahan tadi kan pada soalan, dan membantu pelajar untuk menjawab soalan esei ni tadi. Jadi memudahkan kerja. Jadi tak perlulah nak berfikir panjang untuk menjawab soalan esei. Sebenarnya boleh jawab dalam tempoh yang singkat jika kita tahu teknik dan menjawab secara sistematik. Baik, sekarang ni soalannya, jawapan anda haruslah mengandungi perkara berikut. Jadi ini adalah esei berpandu. Baik, sekarang kita lihat yang pertama, diminta para pelajar dan jawapan mesti kena ada persamaan ion. Jadi kalau tak ada persamaan ion, dah tolak markah dah. Jadi ikut apa yang soalan nak. Yang kedua, bahan yang dioksidakan dan diturunkan. Dan yang ketiga pula, bahan yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Jadi para pelajar rasa-rasa nak jawab macam mana soalannya? Kalau student cikgu lah kan, cikgu dah boleh bayangkan dah. Dia mesti akan tulis panjang lebar macam esei bahasa Melayu. Okey. Jadi sebenarnya boleh kita buat dengan cara yang lebih mudah. Kita tengok apa kaedahnya. Baik. Seterusnya kita boleh gunakan kaedah jadual. Okey, kaedah jadual lebih mudah. Okey, satu kertas kajang tu dah boleh dapat dah 12 markah lengkap.
Baik, jadi sekarang kita lihat dekat sini apa yang perlu kita tulis. Jadi di sini tadi kan ada 3 proses. Proses 1, proses 2, proses 3. Okey, pelajar buatlah proses 1, proses 2, proses 3 tajuknya. Lepas itu perkara yang dikendaki pelajar letakkan di sebelah kiri itu. Okey, iaitu persamaan ion, bahan teroksida, bahan terturun, ejen pengoksidaan dan seterusnya ejen penurunan. Jadi dalam proses 1 tadi kan saya dah nyatakan pada pelajar, para pelajar boleh tulis persamaan kimia pada setiap proses. Jadi ini membantu para pelajar untuk melengkapkan bahagian ni. Jadi di sini kita dapati bahawa persamaan ion di situ 2 ion ferrum 3 bertindak balas dengan zinc menghasilkan ion zinc dan juga 2 ion ferrum 2. Kemudian daripada itu, apakah bahan yang teroksida sini? Bahan yang teroksida ialah zinc. Okey, bagaimana pula dengan bahan yang terturun? Bahan yang terturun ialah ion ferrum 3. Mudah kan? Tak perlu nak tulis panjang-panjang. Okey, sebab pemeriksa pun nanti dia akan melihat kepada keyword-keyword ini, iaitu perkara-perkara yang yang soalan kendaki pelajar jawab. Seterusnya ejen pengoksidaan. Okey, bahan yang teroksida akan menjadi ejen penurunan. Bahan terturun akan menjadi ejen pengoksidaan. Jadi tulis balik je. Ion ferrum 3 dan seterusnya ejen penurunan dia pula adalah zinc. Okey, selesai untuk proses 1. Dah dapat dah markah. Okey, sebahagian markah dah dapat dah dekat situ. 1/3 daripada 12 markah tadi tu. Okey, kita dah dapat dah. Baik, seterusnya proses 2. Proses 2 pula, 2 ion ferrum 2 bertindak balas dengan molekul bromin. Okay, Br2 tu molekul bromin menghasilkan 2 ion ferrum 3 dan 2 ion bromida. Persamaan kena seimbang ya. Persamaan tak seimbang tolak markah. Baik, seterusnya bahan teroksida di sini ialah ion ferrum 2. Baik, manakala bahan yang terturunnya pula adalah bromin. Ejen pengoksidaan dia dah tentulah bahan yang teroksida bahan yang terturun tadi iaitu bromin dan ejen penurunan dia ialah ion ferrum 2. Baik, para pelajar perasan tak di sini untuk bromin cikgu tak kata molekul bromin kan, tetapi untuk ion cikgu nyatakan ion sebab cikgu berdasarkan kepada cikgu apa yang cikgu nyatakan di sini berdasarkan kepada persamaan ion di situ. Okey, jadi dalam persamaan ion tu bahannya ialah ion ferrum 2 dan bromin. Okey. Baik, seterusnya kita lihat proses 3. Dalam proses 3, ion ferrum 2 bertindak balas dengan magnesium menghasilkan ferrum, pegang ferrum dan ion magnesium. Jadi bahan teroksidanya adalah magnesium. Bahan yang terturun pula adalah ion ferrum 2. Maka ejen pengoksidaan dia ialah bahan yang telah pun mengalami proses penurunan iaitu ion ferrum 2 dan ejen penurunannya pula adalah magnesium iaitu bahan yang telah teroksida. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, macam mana datang 12 markah tadi tu kan? Jadi kita lihat di sini. Pertama kita lihat persamaan ion. Okey, cikgu dah tuliskan di bawah tu untuk persamaan ion, formula bahan dan hasil mesti betul. Melayakkan pelajar untuk dapat 1 markah dan seterusnya mesti seimbang. Okey, kalau tak seimbang tak dapat markah yang kedua. Jadi mestilah seimbang untuk mendapatkan markah yang kedua. Jadi di sini automatik kita dah dapat 2 markah. Jadi di sini ada 3 proses, 2 darab 3. Tak boleh jawab, tekan kalkulator. 2 darab 3 apa? 6 kan? Dah dapat 6 markah. Jadi 6 markah, jadi lagi 6. Di mana pula markah dia? Okey, lagi 6 kita lihat di sini. Okey, untuk proses 1, soalan meminta kita menyatakan bahan yang teroksida dan bahan terturun. Dalam hal ini, jawapan dia datang secara berpasang. Sebab satu bahan perlu mengalami proses pengoksidaan, satu lagi bahan mengalami proses terturun. Dia tak boleh bahan yang sama mengalami proses pengoksidaan dan proses penurunan. Jadi pasangan tu kena betul lah. Jadi bila pasangan tu betul, maka layak mendapat 1 markah. Baik, seterusnya kita lihat pasangan yang kedua pula dan juga yang ketiga di situ. Okey, untuk ejen pengoksidaan pun sama.
ejen pengosidaan juga dan juga ejen penurunan juga mesti betul. Jadi itu dan melayakkan pelajar untuk dapat markah yang tadi 6 kan, 7, 8. Okey, sekarang ini untuk proses yang kedua pula, pasangan yang berikutnya ialah antara ion ferrum 2 dengan bromin. Okey, melayakkan pelajar untuk dapat markah yang ke-9. Seterusnya itu pasangan yang berikutnya ialah ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, untuk proses 2, okey, markah yang ke-10. Dan pasangan yang seterusnya adalah proses 3, okey, antara magnesium dengan ion ferrum 2 bagi bahan yang teroksida dan bagi bahan yang terturun. Dan pasangan yang terakhir yang membolehkan pelajar mendapat markah yang ke-12 ialah ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan. Baik, jadi dalam hal ini kita lihat, okay, sebenarnya tak susah kan. Cikgu dah utarakan beberapa tips bagaimana pelajar boleh menjawab soalan pengoksidaan dan penurunan. Jadi macam yang cikgu ulangkan tadilah, jangan takut dengan soalan. Okey, tambah sekali soalan pengoksidaan penurunan ni seringkali cikgu lihat ramai pelajar yang akan tinggal. Sebenarnya soalannya amat mudah. Tambah sekali kalau soalan-soalan yang jenis panjang tu, sebenarnya soalan tu bila dipanjang maklumatnya banyak diberi. Jadi itu saja untuk bahagian cikgu pada hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan pada hari ini banyak membantu para pelajar. Sekian, terima kasih.